Selamat datang semua. Hari ini kita nak kupas satu sumber yang agak menarik yang anda kongsikan. Ia sebuah transkrip cerita kanak-kanak. Tajuknya Tangkai Jering. Nampak macam simple kan? Tapi jom kita bongkar apa sebenarnya maksud di sebalik simpulan bahasa ni. Ya, dan watak utamanya Luqman. Luqman. Okey, jadi Luqman ni seorang budak yang ada macam-macam barang. Ada pensel warna, mainan, gula-gula. Tapi dia ni, ada satu masalah besar sikit. Dia tak suka berkongsi. Tepat. Langsung tak suka. Ada satu dialog ni yang betul-betul tunjukkan sifat dia. Bila kawan dia, Haris, nak pinjam pensel warna biru, Luqman terus jawab, "Tidak boleh. Nanti pensel saya patah." Satu alasan yang sangat klasik kan? Betul. Dan ayat ringkas itulah punca segala masalah dia sebenarnya. Dari sudut psikologi, ini bukan setakat kedekut. Ini pasal konsep pemilikan. Pemilikan. Maksudnya? Barang-barang tu dah jadi macam sebahagian dari diri dia. Identiti dia. Jadi bila dia kongsi, dia rasa macam hilang sesuatu. Sebab itulah cerita ni cakap, walaupun dia dikelilingi barang, dia selalu bisik pada diri sendiri. Sunyinya saya. Jadi kesunyian tu bukan sebab tak ada kawan, tapi sebab dia sendiri yang bina tembok. Ya, tembok dengan barang-barang dia tu. Dia ada semuanya, tapi tak ada hubungan. Jadi, apa agaknya yang boleh pecahkan tembok macam ni? Apa titik perubahan untuk watak macam Luqman? Dalam cerita ni, pencetus dia sangat visual. Dia nampak sesuatu. Dia nampak Haris dengan kawan-kawan lain tengah seronok main gasing baru. Cerita tu gambarkan dengan baik. Semua orang tersenyum, gembira dan bertepuk tangan. Momen tu, dia nampak kegembiraan yang dia tak boleh beli. Bukan dari kumpul barang. Ini detik aha untuk dia lah. Tapi kan perubahan tu nampak macam mudah sangat dalam cerita ni. Dia nampak, dia sedar, terus berubah. Realitinya tak macam tu kan? Tentu sekali tak. Cerita kanak-kanak memang sengaja permudahkan mesej tu. Dalam dunia sebenar, nak ubah tabiat, lagi-lagi sikap posesif memang ambil masa. Tapi kekuatan cerita ni, ia tunjukkan yang langkah pertama tu, itu yang paling penting. Dan Luqman ambil langkah pertama tu. Dia tamarkan pemadam gambar lebah kesayangan dia pada Haris. Saya suka cara cerita tu tulis, kata Luqman, malu-malu. Ya, ayat tu penting. Menunjukkan betapa susahnya tindakan tu bagi dia. Dia tengah lawan naluri asal dia. Dan kesannya? Serta-merta, Haris sambut dengan senyuman lebar dan terus ajak dia melukis sama-sama. Dan inilah yang bawa kita kepada inti cerita ni kan, simpulan bahasa tu sendiri, tangkai jering. Sumber ni definisikan sebagai orang yang kedekut. Kenapa agaknya tangkai jering? Ada teori kata sebab tangkai jering ni dilihat, susah nak dipisahkan dari gugusannya. Macam orang kedekut lah, lihat nak lepaskan apa yang dia ada. Wah, menarik. Simpulan bahasa kita memang puitis, selalunya berasaskan alam. Betul tu. Dan konsep tangkai jering ni, ia bukan untuk budak-budak je kan? Kalau kita bawa ke dunia dewasa, kita nampak benda ni di mana-mana. Contohnya, kat pejabat, ada orang yang kedekut ilmu. Oh ya? Takut nak kongsi maklumat sebab risau orang lain lagi pandai. Kan? Kesannya sama macam Luqman. Orang mungkin hormat pengetahuan dia, tapi akhirnya dia terasing. Betul. Sifat tu tak hilang, cuma bentuk dia je berubah. Daripada pensel warna, ia jadi data, idea, peluang, tapi kesan sosialnya tetap sama. Pengasingan. Cerita ni ada satu ayat yang padat untuk sahkan benda ni. Orang yang bersifat tangkai jering tidak akan disukai oleh rakan mereka. Satu kebenaran universal. Dari taman permainan sampai ke bilik mesyuarat. Memang. Jadi, rumusan kita. Jelaslah, cerita ringkas pasal Luqman ni lebih dari sekadar hiburan. Ia macam satu kajian kes kecil tentang psikologi manusia. Ia ajar kita yang tindakan berkongsi, walau sekecil mana pun, ia adalah jambatan. Jambatan untuk bina hubungan. Dan ia tunjukkan perubahan. Daripada tangkai jering yang sunyi kepada seorang individu yang jadi sebahagian dari komuniti. Betul. Dan ini timbulkan satu soalan yang menarik untuk anda di luar sana fikirkan. Kisah ni guna simpulan bahasa untuk tanam nilai murni dalam diri kita dari kecil. Cuba anda renungkan sejenak.
Apa agaknya simpulan bahasa atau peribahasa lain dari zaman kanak-kanak yang mungkin tanpa kita sedar masih membentuk cara kita melihat dunia dan hubungan sesama manusia sampai ke hari ini?